Kita akan berbicara berkenaan kempen korban dan akikah yang dilaksanakan bersama Pertubuhan Adiniah. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah Ustaz. Kita bersua kembali Ustaz. Selalu dalam talian, hari ini kita bersua secara bersemuka Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin untuk permulaan ini kita boleh kongsikan kepada penonton sedikit latar belakang berkenaan Pertubuhan Adiniah ini dan juga mungkin galakan kepada masyarakat di luar sana untuk menyertai kempen korban dan akikah ini Ustaz. Ya. Terima kasih Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di rumah Semangat Pagi Malaysia. Host pada pagi ini Munawar. Alhamdulillah saya terlantik selaku duta ataupun ikon Pertubuhan Sukarelawan Adiniah yang telah beraktiviti dan membuat kerja-kerja kemasyarakatan khususnya ibadah korban ini semenjak 1985 lagi. Bermakna hampir 40 tahun ataupun spesifiknya 35 tahun. Agaknya Munawar dah lahir masuk. Belum lahir lagi. Belum lahir. Bermakna establishnya dan begitu berpengalaman kerja-kerja ibadah korban dan kemasyarakatan ini bukan sahaja di Malaysia, di negara-negara jiran di Asia Tenggara seperti Kemboja, Selatan Thailand, Indonesia, Bangladesh dan sebagainya. Oleh sebab itu kami bukan semalam, bukan kemarin, bukan satu badan yang touch and go, tapi sangat fokus untuk melaksanakan ibadah korban ini dan kerja kemasyarakatan. Maka tuan-tuan jangan rasa takut, jangan rasa sangsi untuk bersama kami. Dan insya-Allah pada tahun ini kita tidak ketinggalan untuk menyatakan dan mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama kami dalam kempen ibadah korban 2022 insya-Allah. Saya sendiri datang ke Pejabat Adiniah pengurusan, staf mereka mencecah 45 orang seluruh Malaysia untuk menguruskan perkara ini. Sangat profesional, sangat berkebajikan, makan pun secara berjemaah, menyebabkan saya yakin untuk sama-sama mempromosikan untuk membuka ruang sebenarnya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk turut menyertai kempen korban dan akikah pada tahun 2022. Saya teringat kepada satu sabda Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana," atau kama qala. Sesiapa yang mempunyai kemampuan harta tetapi dia tidak berkorban pada tahun tersebut, jangan dekat dengan tempat semayang raya kami ini. Ya Allah, ini kalau kita hayati hadis ni, Nabi ni dia tak ganas, tak brutal, tapi bila dia keluarkan hadis macam ni menunjukkan serius. Nabi sendiri tidak miskin, tidak kaya, tapi Nabi sendiri tidak pernah miss dalam melakukan ibadah korban ini pada setiap tahun. Daripada hadis yang tadi juga Imam Hanafi menyatakan bahawa wajib bagi pengikut Imam Hanafi untuk melakukan ibadah korban pada tiap tahun. Manakala majoriti ulama yang lain mengatakan sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Khususnya kita dah masuk pada 10 awal Zulhijjah yang tiada amal yang lebih disukai di sisi Allah, amal soleh, melainkan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kita fokuskan untuk mengorbankan segala cinta kita kepada wang ringgit dan sebagainya, kita sembelihkan demi cinta kepada Allah dan tanda manifestasi dan syukur kita kepada Allah SWT. Ini selari dengan firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbik wanhar." Ya, iaitu kami telah memberikan kamu telaga Kautsar wahai Muhammad dan pengikut Muhammad. Kita tahu telaga Kautsar akan menjadikan badan seseorang itu putih, tidak haus dan masuk ke dalam syurga selama-lamanya abadi. Dan telaga ini menjadikan segala kedaki dan kotor, bakaran neraka bersih. Bukan situ sahaja, ulama tafsir kata bukan sahaja telaga Kautsar yang Allah nak bagi kepada kita. Tetapi Allah kata, mufassir ataupun ahli tafsir kata yang lain adalah memberikan nikmat yang begitu banyak. Maka tanda syukur dan manifestasi kesyukuran itu Allah sebut fasalli li rabbik, maka bersolatlah kepada Tuhan kamu. Dan wanhar. Wanhar ini Munawar, yang menariknya kalau bahasa Arab wazbah wanhar kita terjemah semacam je, iaitu sembelih. Tetapi orang Arab membezakan wanhar wazbah, iaitu wanhar ni sembelihan high end, merujuk kepada unta. Bermakna tanda kita sayang kepada Allah ini, tanda kita manifestasikan syukur ini. Kalau boleh sembelihkan cinta dunia keuangan kita ni untuk Allah, paling terbaik yang kita ada, itu maksudnya. Kalau wazbah bolehlah lebih-lebih kurang, yang paling murah ada tak? Ada je, itu maksudnya. Jadi oleh sebab itu marilah sama-sama untuk jayakan. Saya yakin pada tahun ini tuan-tuan kita sasarkan peserta kita 100,000 orang peserta. Ada orang kata ustaz banyaknya. Sebab kita rasa kita mampu pengalaman 35 tahun, hampir 40 tahun dengan jumlah yang sebanyak itu. Walaupun sekarang ini kita fokuskan korban, tetapi akikah sepanjang tahun sebanyak 100,000 orang peserta insya-Allah. Insya-Allah itu sasaran yang ditetapkan Ustaz. Okey Ustaz, untuk kempen Pertubuhan Adiniah 2022 ini mungkin Ustaz boleh kongsikan antara pakej-pakej yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat Malaysia yang ingin terlibat sama Adiniah Ustaz. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kami sebelum ni terkenal dengan negara favourite kami lah. Sebab dia banyak Melayu Islam dan banyak juga orang Melayu Cham yang majoriti di situ fakir miskin. Bukan mereka tak ada kambing, bukan tak ada daging. Tapi kerana terlampau miskin, tidak mampu makan daging melainkan setahun sekali hasil daripada korban dan akikah yang kita lakukan. Jadi itu negara favourite kami yang kami telah explore semenjak 1985 tadi. Itu semurah satu bahagian lembunya RM350 saja, ada skrin kat situ. Satu bahagian RM350 saja. Manakala satu ekor kambing adalah sebanyak RM650 saja. Bermakna kalau RM350 satu bahagian ini dibahagikan 365 hari, satu hari lebih kurang 96 sen sahaja. Agak-agak nasi lemak lepas tak 96 sen, tuan? Tak lepasnya. Lepas. Tetapi itulah tanda minimum kita cinta ke Allah. Yang kedua, negara kita yang tercinta, harganya seperti mana yang tuan-tuan tengok, 851 bahagian lembu. Orang kata, Ustaz, kenapa mahal Malaysia? Sebab Malaysia masih berstatus mengimport daging kambing dan daging lembu. Tak macam ayam. Ayam kita ada lebihan, kita boleh ekspor. Maka itu sebab satu bahagian lembu 850, maka seekor kambing adalah 1,200. Dan kita explore negara baru iaitu di Saudi Arabia, seekor kambing sahaja, tak ada lembu, iaitu RM450. Cuma ada orang muskil, Ustaz. Dia kata, kat Mekah ni bukan bangunan pencakar langit ke? Orang have ke? Orang yang berada ke, Ustaz? Sebenarnya kita tahu sepanjang tahun di Mekah ni ada orang yang datang hanya untuk tambang saja, lepas tu mereka berpeleseran, tak duduk kat hotel pun. Duduk kat masjid, miskin. Di samping kerajaan Saudi sentiasa membela negara-negara pelarian seperti Arakan, Myanmar, Bangladesh, Pakistan yang mengakibatkan orang susah ada sepanjang tahun. Jadi daging-daging penyembelihan itu kita bagikan, walaupun ulama mengatakan boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian kepada peserta korban, satu bahagian kepada fakir dan miskin, satu bahagian lagi kepada yang meminta dan tidak meminta, bebas. Tetapi nama pun korban. Sesuai dengan roh korban, untuk bagi orang yang kurang makan daging susah, kita nak bagi 3/3 pun sah dan sesuai dengan maksud pengorbanan itu sendiri. Kalau peserta korban tak dapat pun tak apa, tuan-tuan, sah. Itulah tanda kita mensyukuri nikmat Allah dengan telaga kausar yang begitu banyak yang kita akan beri. Dan jadi oleh sebab itu, saya tambah sikit di Mekah itu, Ibn Hajar Al-Haythami, seorang ulama yang terkenal dahulu kala di Mekah, dikatakan pernah menjadi mufti Mekah satu ketika dahulu. Dia sendiri menyatakan bukan sahaja sembahyang di Masjidil Haram mendapat 100,000 pahala gandaan amalan. Bukan itu saja, tetapi segala amal soleh, kebaikan, kebajikan, termasuklah ibadah korban dan akikah ini juga akan digandakan 100,000 pahala gandaan amalan. Jadi jangan lepaskan peluang, tuan-tuan. Fastabiqul khairat, bersegera buat kebaikan. Jangan tangguh esok, jangan tangguh hari ini. Sekarang juga untuk melakukan bersama kami Pertubuhan Sukaran Adiniyah, tuan-tuan boleh pergi ke website kami yang popular, www.diniyah.org.my/korban. Ataupun boleh pergi ke Facebook Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah. Itu bagi siapa nak cek online, mungkin tak sempat print screen nombor-nombor yang penting di TV ataupun tak sempat tengok FB live ulangan, boleh pergi ke situ. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi, sebab ini bukan nak beli nasi lemak, Munawar. Bukan 96 sen punya harga, bukan RM1.50. Mungkin harganya RM350. Dengan kenaikan harga barang, inflasi di peringkat dunia dan sebagainya, mencecah mungkin ratusan. Jadi kami sediakan seperti mana yang tertera itu hotline kami. 2 nombor. Sebenarnya staf untuk menyambut panggilan tuan-tuan dan melayani ramai. Tapi kalau kami kumpul ataupun paparkan semua nombor tu, tuan-tuan kepeningan pula. Jadi kami fokuskan 2 hotline kami. Yang pertama Ustazah Hazwani, seperti mana di talian, 011-5506-6972. Itu hotline yang pertama. Yang kedua adalah di hotline Cik Fatihah di 011-558-32976. Dan makcik-makcik, puan-puan jangan rasa kecil hati. Sebab bila kata, saya nak cakap dengan Ustazah Hazwani ni. Ustazah Hazwani pula kata, dia passing gelap pada orang lain. Oh, ini skema ke, tipu ke, apa ke? Tuan-tuan, itu tandanya kami nak melayan tuan-tuan dan puan-puan secepat mungkin. Responsif orang kata. Jadi oleh sebab itu, kalau misalnya bukan Ustazah Hazwani, dia passing pada orang lain, jangan kecil hati makcik-makcik. Makcik-makcik, sebab kita nak melayani sebaik mungkin permintaan, pertanyaan, segala kemuskilan yang nak ditanyakan kepada pihak Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah. Ya. Okey, Ustaz, mungkin ada juga yang bertanya bila tarikh akhir penyertaan bersama dengan kumpulan Sukarelawan Adiniyah ni, Ustaz? Ya.
Alhamdulillah tuan-tuan, bukanlah kami mendabik dada, tapi kami suka sebab kami antara yang awal merintis pertubuhan sukarelawan Adiniah ini, mengakibatkan ramai lagi orang yang melakukan. Mungkin kami mendapat pahala merintislah, sebab Nabi sebut ad-dal ala khair ka fa'ilih, penunjuk perintis kepada kebaikan seperti pembuat kebaikan. Maknanya orang yang buat kebaikan atas tunjukkan kita permulaan tu, juga kita akan dapat sahamnya. Bukan kami mendabik dada, tapi kami melihat tak ramai juga di luar sana badan-badan yang sanggup untuk sehingga deadline yang penghujung. Tetapi kami berpengalaman hampir 40 tahun ini dengan networking ada, dengan staff yang begitu ramai, dengan connection yang begitu baik, mengakibatkan kami masih membuka sehingga hari terakhir. Hari penyembelihan, cuma jangan lambat sangatlah. Biasanya hari terakhir tiga hari tasyrik tu, hari raya 10, 11, 12, 13. Biasanya hari ke-13 tu pagi tu kami dah tutup dah. Masih lagi boleh melayan. Tetapi itulah komitmen kami untuk perkara ini. Dan untuk akikah kita panjangkan sepanjang tahun sebab dia unlimited punya hari, bukan mesti musim Zulhijjah dan raya korban saja. Jadi bantu kami, sebenarnya bantu diri tuan-tuan untuk mendapat telaga Kausar, mensyukuri nikmat Allah, sembelihkan cinta dunia demi Allah untuk bersama dengan Pertubuhan Sukarelawan Adiniah dalam kempen ibadah korban dan akikah ini, insya-Allah. Jadi kepada penonton semua, jangan lepaskan peluang untuk kita mendapat keberkatan, khususnya dalam bulan yang cukup mulia ini. Turut kita bersama-sama dengan Pertubuhan Sukarelawan Adiniah untuk kita bersama-sama melaksanakan kempen ibadah korban dan juga akikah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz yang merupakan Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, iaitu Ustaz Dr. Zamri Zainuddin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Hari ini InsyaAllah ianya akan memberi manfaat yang cukup besar kepada kita semua. Amin. Khususnya kita memahami berkenaan kempen ibadah korban dan juga akikah ini, Ustaz. Amin.